Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam Berita Pagi. Seorang guru besar taska ditahan polis selepas menyebarkan maklumat palsu menerusi media sosial berhubung kematian seorang kanak-kanak Sabtu lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Yahya Hassan, siasatan terperinci akan dibuat dan arahan pertuduhan daripada Timbalan Pendakwa Raya telah diperoleh. Tertuduh berumur 58 tahun akan didakwa di Mahkamah Magistrat Ipoh esok selain disiasat mengikut Seksyen 33-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Justeru orang ramai dinasihatkan tidak menyalahgunakan platform media sosial dengan membuat dakwaan tidak berasas terhadap pihak berkuasa sehingga mengganggu siasatan serta menjejaskan kredibiliti PDRM. Pada 18 April lalu, polis menerima satu laporan mengenai kejadian mati lemas seorang kanak-kanak lelaki berumur 4 tahun di dalam kolam sebuah taska di Bandar Baru, Sri Kelebang. Siasatan dibuat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 iaitu mengabaikan kanak-kanak dengan cara yang mungkin akan menyebabkannya mengalami kecederaan fizikal. Laporan mati mengejut turut dibuka bagi menyiasat kematian tersebut. Dalam pada itu, berhubung kejadian seorang murid didakwa digigit guru, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata ia akan disiasat secara telus dan tindakan akan diambil mengikut lunas undang-undang. Kita menanti berdasarkan siasatan, berdasarkan siasatan. Jadi kalau siasatan itu membuktikan elemen-elemen yang mengikut undang-undang dan ini negara hukum, proses itu harus kita lalui. Saya nak bagi jaminan apa sahaja yang berkaitan dengan aduan yang melibatkan keganasan ataupun buli mahupun yang kita panggil apa sahaja yang melibatkan fizikal, tindakan fizikal ni, kita siasat. Mahkamah Rayuan menetapkan 11 Ogos ini bagi memutuskan rayuan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bagi menggugurkan 2 peguam dari Tuan Tommy Thomas daripada mewakili bekas Peguam Negara Tommy Thomas dalam tuntutan saman RM1.9 juta. Panel 3 hakim diketuai Datuk Hanifah Fariqullah berkata mereka memerlukan masa untuk mempertimbangkan hujah dan kes-kes yang dikemukakan oleh kedua-dua pihak dalam saman itu. Dalam prosiding, Mahkamah mendengar hujah peguam Datuk Firoz Husin Ahmad Jamaluddin yang mewakili bekas Perdana Menteri itu dan peguam Alan Adrian Gomez yang mewakili Thomas. Datuk Seri Najib merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi pada 19 Ogos tahun lepas yang menolak permohonannya untuk menggugurkan Gomez dan Mervyn Lai Wei Siong yang merupakan rakan kongsi Tuan Tommy Thomas daripada mewakili Thomas dalam samannya. Ahli politik perlu mengelak daripada menyebarkan berita palsu menjelang PRU DUN ke-15. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nei Ching mengakui banyak berita tidak tepat dan tidak benar disebar menjelang pilihan raya. Jadi saya rasa pertamanya memanglah sebagailah ahli-ahli politik kita perlu ada disiplin sikit. Janganlah menjadilah orang yang sebar berita palsu. Itu penting. Satu self reminder untuk saya juga. Tetapi jugalah untuklah semua rakan-rakan di luar. Sama ada di parti barisan yang sama ataupun tak sama. Tetapi yang penting ialah kita perlu ingat sebelum kita menjadi ahli parlimen kita, ataupun wakil rakyat ataupun ahli politik, kami adalah warga Malaysia. Betul. Itu penting. Jadi janganlah kita buat apa-apa yang akanlah bawalah damage kepada negara tercinta kita. Tambah beliau, rakyat juga memainkan peranan penting untuk membantu memerangi penyebaran berita palsu bagi mengekalkan semangat perpaduan.
Majlis Perundingan Pimpinan Kerajaan Perpaduan telah memuktamadkan pembahagian kerusi di 6 negeri bagi menghadapi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN ke-15. Perkara itu disahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mempengerusikan mesyuarat tersebut. Dia mengutamakan semua negeri, ada satu dua saja di satu negeri yang kita akan buka. Malam ini selesai. Umum calon kita pergi besok, di 2-3 hari ini kita pergi tarikh. Mesyuarat bermula 9 malam tadi turut dihadiri beberapa pimpinan utama Kerajaan Perpaduan iaitu Pengerusi BN, juga Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Ketua Whip GPS Datuk Seri Fadilah Yusof, Pengerusi GRS Datuk Seri Haji Jinor dan Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menzahirkan keyakinan bahawa Kerajaan Perpaduan mampu menawan kesemua negeri dalam PRU DUN ke-15. Ia berdasarkan laporan yang dibentang dalam mesyuarat berkenaan. Saya percaya akan memberi keyakinan tambahan ialah bahawa mesyuarat pada malam ini memberi penekanan yang kuat tentang keperluan keutuhan kerajaan perpaduan, menjamin kestabilan supaya dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat Majlis Perundingan Pimpinan Kerajaan Perpaduan di Ibu Negara. Sementara itu, negeri di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan komited membantu jentera di 6 negeri yang terlibat dalam pilihan raya DUN ke-15. Ini bagi memastikan kerajaan madani terus mendapat mandat di negeri-negeri tersebut. Kita daripada Sarawak sebagai anggota Kerajaan Perpaduan di Peringkat Nasional komited supaya kerajaan di peringkat nasional ini mestilah dan menyumbangkan ke arah keutuhan dan juga kesejahteraan negara Malaysia. Kerana kita mesti memberi satu jaminan bahawa tidak ada peralihan kuasa di Malaysia ini melalui pertukaran yang tidak berlandaskan kepada demokrasi. Sebab itu kita di peringkat Sarawak komited dan akan mempertahankan perpaduan yang ada di peringkat nasional. Kerajaan Sabah inginkan satu perpaduan dan juga kestabilan demi kemakmuran masa depan negara. Kerana itu, saya telah tekankan di dalam mesyuarat bahawa kita komited untuk memberi sokongan yang padu kepada kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan insyaAllah Sabah akan turun di mana tempat yang sesuai untuk membantu jentera pilihan raya. Perdana Menteri turut memberi amaran terakhir kepada semua pihak termasuk pemimpin politik agar berhenti memainkan isu bangsa, agama dan institusi diraja 3R semata-mata untuk mengekalkan serta meraih kuasa. Perdana Menteri berkata Polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan memantau semua isu berkaitan 3R yang dibangkitkan. Tindakan akan diambil jika didapati menimbulkan huru-hara dan mengorbankan kepentingan rakyat pelbagai kaum serta agama di negara ini. Jadi setakat ini cukup mesej ini, maknanya amaran terakhir bagi kerajaan sebab saya sudah memberi tidak ada pilihan kerana desakan daripada kalangan berfikir dan untuk pertahankan keselamatan negara. Ini mengatasi kepentingan. Kerana orang-orang tertentu yang merasa kedudukan mereka itu terlalu tinggi dan hebat, tidak mungkin terdakwa ataupun tercabar. Negara tidak boleh, kita tidak boleh pandang dan pilih kedudukan
pangkat, keturunan atau kekayaan. Kalau begini pandangan ini akan merosakkan. Saya anggap keadaan ini sudah sampai serius kerana sudah puluhan tahun kita belum nampak dan lihat kenyataan-kenyataan yang melampau yang dibiarkan. Teguh pertahan martabat Islam di mata dunia. Itu pesanan ulama tersohor Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini termasuk menjalinkan hubungan dengan negara luar. Saya semasa di Qatar, kebetulan masa itu Setiausaha Negara Amerika, John Kerry dan Hillary Clinton pun ada masa itu dalam pentadbiran. Dan selepas itu saya makan tengah hari dengan Syekh Qaradawi. Berbeza daripada orang yang mengatakan Anwar ini baik sangat dengan Amerika gitu. Dia tidak. Dia pendekatan dia lain. Dia katakan kepada saya, bincang John Kerry, ya, bincang soal apa? Saya bincang 1, 2, 3, 4. Okey. Hillary Clinton gini. Okey. Dia kata, teruskan Anwar. Kita perlu di kalangan pimpinan umat Islam ini orang yang boleh menyampaikan pandangan kita, yang menunjukkan kekuatan, keupayaan dan akhlak yang baik di kalangan mereka. Tambah Perdana Menteri, generasi muda disaran meneroka pemikiran dan semangat Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi dalam menimba ilmu. Ini kerana amalan wasatiyah dalam ketokohannya patut dijadikan amalan sebagai rujukan pemikiran baharu. Beliau berucap semasa majlis pelancaran buku autobiografi Sang Pelita Umat Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi di Ibu Negara. Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar mencadangkan penggubalan undang-undang bagi membolehkan Perdana Menteri didakwa dan dipecat atas salah laku. Perbincangan bersama Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul akan diadakan dalam masa terdekat untuk meneliti perkara tersebut. Jelas beliau, ketika ini negara belum mempunyai undang-undang berkenaan dan ia harus diperkenal seperti mana dilaksana di Amerika Syarikat dan United Kingdom. Dakwaan salah laku dilaksana di England pada tahun 1080-an dan kali terakhir bekas Perdana Menteri Tony Blair pernah didakwa pada 2004. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam forum kestabilan politik dalam Parlimen tergantung di Ibu Negara. Inisiatif Payung Rahmah terbukti berjaya menstabilkan inflasi pada kadar lebih rendah. Kedudukan inflasi dengan tren mereda bagi subkumpulan makanan di luar rumah iaitu pada kadar 8.1% turut disumbangkan pengenalan menu rahmah Januari lepas. Menurut Datuk Seri Salahuddin, setakat ini terdapat 2,922 bilangan operator pengusaha menu rahmah di seluruh negara dan 290 pengusaha menu siswa rahmah di Universiti Awam dan Politeknik. Dalam pada itu, program Jualan Rahmah yang menawarkan diskaun harga barangan makanan dan keperluan asas hingga 30% sedang giat dilaksana, melibatkan 222 kawasan parlimen di seluruh negara dengan 3,557 lokasi. Jualan Rahmah telah dilaksanakan setakat 30 Jun lepas. Penekanan diberi kepada pelaksanaan Jualan Rahmah secara bergerak dengan tanda pagar #Kedai Cari Rakyat yang memastikan manfaat program dapat dinikmati lebih ramai golongan rakyat berpendapatan rendah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menegaskan tidak akan berlaku kenaikan harga barangan asas bersubsidi seperti dilaporkan. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata pihaknya mendapati harga kesemua barangan tersebut adalah terkawal dan kekal pada harga ditetapkan. Memang tanggungjawab KPDN setiap hari kita memantau dan mengawal harga-harga barangan asas rakyat. Maka dengan ini sekali lagi saya menyatakan tinjauan KPDN mendapati pertama sekali barang-barang bersubsidi yang kerajaan bagi subsidi tidak pernah naik dan tidak mungkin naik.
Sehingga kini, KPDN juga tidak menerima sebarang aduan berkaitan kenaikan harga barang, sekaligus menafikan dakwaan beberapa pihak yang menyatakan berlaku kenaikan harga ketika ini. Program Advokasi Anti Gangguan Seksual AAGS akan diadakan setiap minggu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berharap program advokasi tersebut bukan sahaja mewujudkan kesedaran di kalangan wanita, malah di kalangan lelaki juga. Because from the numbers that have been received by us through the reports, we see that there was also men, but there are less men who reported, more women. It was about 506 and 506 that we have received before this. So we want the people out there to really make use of the acts, the ones it's already in place later, because at the moment we are only going for advocacy, and we are going throughout the country to show the people and also tell them where and how to go about with it. Beliau bercakap dalam sidang media selepas majlis meraihkan 50 tahun kemajuan di Malaysia, tabung penduduk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Ibu Negara. Rangkuman berita utama. Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita. Bersua kembali, kemajuan teknologi akan membantu menurunkan harga kenderaan elektrik EV yang dianggap mahal ketika ini. Syarikat-syarikat tempatan perlu mengorak langkah meningkatkan penggunaan kenderaan komersial elektrik dalam perniagaan mereka. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, langkah itu bagi mencapai matlamat pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050. Kos ini adalah salah satu faktor ya, dan saya harap dengan kemajuan teknologi, dengan ekonomi of scale, kosnya pun akan turun. Tapi yang pentingnya adalah kita mulakan perjalanan ini. We have to start the journey today lah. Dan ini also selaras dengan matlamat kerajaan untuk mencapai net zero pada awal tahun 2050 lah. Beliau berkata demikian selepas melancarkan trak elektrik Volvo jenis Prime Mover yang pertama di Malaysia dan Asia Tenggara. MITI turut komited untuk menyokong pelabur semasa seperti Volvo Trucks dan bakal pelabur dengan mewujudkan pertumbuhan ekosistem yang bernilai tinggi. RTM berjaya merangkul anugerah laporan berita sukan terbaik pada Malam Anugerah Asia Vision 2023 malam tadi. Liputan Johor Ironman Contest Challenges Competitors menewaskan 4 lagi penyertaan dalam kategori sama yang disertai stesen-stesen penyiaran awam dan kerajaan daripada 57 negara anggota Kesatuan Penyiaran Asia Pasifik ABU. Tahniah kepada tim RTM kerana memenangi Best Sports Report Asia Vision Awards 2023. Tahniah. Good job, people. Bagi saya ini satu kemenangan yang di luar jangka lah, dan ia satu pengiktirafan khususnya kepada wartawan-wartawan di meja sukan unit pemberitaan RTM, dan ini satu pengiktirafan antarabangsa yang terbaik yang kita dapat lah pada tahun 2023 ini pada AVN Asia Vision Awards 2023, dan satu bukti bahawa produk RTM adalah juga produk yang terbaik di rantau Asia Pasifik. Sebanyak 9 anugerah dipertandingkan, antaranya laporan berita TV terbaik dan laporan berita bersiri terbaik. Malam Anugerah Asia Vision 2023 diadakan sempena mesyuarat tahunan kumpulan berita anggota ABU dan Forum Berita Global 2023 yang berlangsung selama 3 hari di Kuching, Sarawak. Seiring peredaran masa dan teknologi, RTM berevolusi dengan teknologi kecerdasan buatan AI dalam menambah baik kualiti penyampaian. Penguasaan teknologi berkenaan membolehkan wartawan menambah nilai kepada karya masing-masing.
Ketua Pengarah Penyiaran Suhaimi Sulaiman berkata, adaptasi AI turut melatih semula petugas RTM agar kekal relevan dengan perubahan masa, terutama melibatkan karya di media digital. Sekarang kita dah menggunakan AI dalam archiving system kita pakai AI. Dan dalam promo kita, kalau orang tengok kita punya promo dalam digital media, memang kita gunakan AI. Kita gunakan robot yang sangat cantik dan sangat handsome untuk menyampaikan promo. Dan moving forward, I think apa yang kita boleh buat juga, kita kena tengok kat mana aspek-aspek AI yang boleh menyenangkan kerja wartawan. Contohnya transcribe, bila you dah pergi keluar pergi interview orang, kemudian AI boleh buat semua transkrip tu, so you tak payah nak jadi you boleh cari keyword. Beliau berkata demikian pada 2023 ABU News Group Meeting and Global News Forum di Kuching bertemakan AI, Leading Change and Inspiring a Greener Future. Forum menampilkan 28 tokoh media antarabangsa serta lebih 100 pengamal media tempatan dan antarabangsa. Baiklah, berita luar negara, paras air yang meningkat di Sungai Yamuna di India memaksa penduduk tempatan yang tinggal di kawasan rendah untuk berpindah ke lokasi yang lebih selamat. Sekolah-sekolah di New Delhi ditutup selepas hujan lebat melanda ibu negara pada hujung minggu. Pihak berkuasa di negeri Himalaya, Himachal Pradesh dan Uttarakhand meminta orang ramai untuk tidak keluar dari rumah mereka melainkan perlu. Monsun tahunan India meliputi seluruh negara pada Ahad 6 hari lebih awal daripada biasa. Menurut Pegawai Jabatan Cuaca, Delhi, Punjab dan Himachal Pradesh telah menerima 112%, 100% dan 70% lebih banyak hujan daripada biasa setakat ini. Pihak berkuasa di Nepal telah mengeluarkan mayat kesemua 6 mayat yang terbunuh dalam nahas helikopter pada Selasa, termasuk 5 warga Meksiko. Sebuah helikopter yang membawa 5 penumpang warga asing dan juruterbangnya terhempas di daerah pergunungan Nepal. Ketua Pegawai Daerah Sekelumbu, Basan Batarai berkata, helikopter malang milik Manang Air itu terputus hubungan 15 minit selepas berlepas dari Surkey di daerah Sekelumbu ke Kathmandu. Punca nahas berhampiran liku timur laut Kathmandu belum diketahui. Kerajaan akan menubuhkan jawatan kuasa untuk menyiasat. Helikopter itu dikendalikan oleh Manang Air yang membawa pelancong melihat pemandangan puncak tertinggi termasuk Gunung Everest. Pihak berkuasa maritim Indonesia merampas sebuah kapal tangki yang mengibarkan bendera Iran membawa lebih 200,000 tan metrik minyak mentah. Kapal tersebut disyaki membuat pemindahan haram minyak mentah di laut. Kapal tangki MT Arman 114 dengan bendera Iran disyaki menjalankan aktiviti pemindahan kapal haram di zon ekonomi eksklusif Indonesia. Kapal tangki itu dirampas pada Jumaat selepas pihak berkuasa mendapati ia menjalankan pemindahan minyak mentah yang disyaki ke kapal dengan bendera Cameroon. Kedua-dua kapal itu ditahan ketika menjalankan aktiviti pemindahan minyak. Kapal itu membawa kru 28 warga Syria dan 3 penumpang lain serta 272,568 tan metrik minyak mentah bernilai puluhan juta dolar. Pada Mei, Indonesia dan Iran menandatangani perjanjian perdagangan ketika Presiden Joko Widodo menjadi tuan rumah kepada rakan sejawatannya dari Iran, Ibrahim Raisi. E-sports ataupun e-games, nantikan sesuatu yang baharu hanya di RTM.
Belah berita sukan, Malaysia terpaksa akur dengan kehebatan Thailand selepas tewas pada perlawanan akhir acara regu lelaki kejohanan dunia sepak takraw Piala Raja Thailand ke-36 di Korat malam tadi. Pasukan negara yang dibarisi gandingan Muhammad Syahir Muhammad Rosdi, Amirul Zazwan Amir dan Muhammad Khairul Zaman Hamid Akbar tewas 20-22, 17-21 di tangan trio Thailand. Pada set pertama, kedua-dua pasukan saling mengejar mata sehingga kedudukan terikat 18-18. Kesilapan pemain lawan menahan bola dan libasan servis padu Muhammad Syahir kemudiannya meletakkan Malaysia di ambang kemenangan set pertama. Namun Thailand tenang bangkit mengutip 4 mata berturut-turut sekaligus menoktahkan permainan 22-20. Momentum cemerlang itu diteruskan Thailand pada set kedua. Thailand yang bermula perlahan berjaya mendahului 11-7 sebelum Malaysia bangkit menguasai permainan 12-11. Namun Thailand terus mendominasi gelanggang sehingga memuktamadkan kemenangan 21-17. Biarpun tewas, keputusan itu menyaksikan Malaysia memperbaiki pencapaian meraih pingat gangsa pada edisi lepas. Skuad sepak takraw lelaki negara selepas ini akan turun berentab dalam acara regu berpasukan Khamis ini. Malaysia membawa pulang gangsa dalam acara regu berpasukan lelaki pada edisi lepas. Cabaran sengit menanti atlet negara pada kejohanan olahraga Asia ATF 2023 yang akan membuka tirainya hari ini di Pattaya, Thailand. Bagi pemegang rekod 400 meter kebangsaan Umar Osman, tumpuannya adalah untuk melakar kecemerlangan biarpun sedar atlet terbaik Asia bakal turut serta. Pencabar utama saya bagi saya ramai. Sebab kalau ikutkan dari ranking, saya underdog. Tapi untuk pencabar utama, saya rasa dari negara Arab. Telah menang dalam acara 400 meter di SEA Games, semestinya saya telah diberikan banyak perhatian. Jadi untuk saya kekalkan performance saya perlu anggap perhatian ini sebagai motivasi kepada saya untuk pergi lebih jauh. Dan insyaAllah saya cuba buat yang terbaik di kejohanan ATF ini. Kejohanan di Pattaya itu dijadual berlangsung selama 5 hari bermula esok dan ia juga akan menjadi medan kelayakan untuk kejohanan dunia 2023 di Budapest, Hungary. Umar mencipta sensasi pada Sukan SEA 2023 di Kemboja apabila meraih pingat emas acara 400 meter dan memperbaharui rekod kebangsaan dengan catatan masa 45.34 saat. Baiklah, berita pagi berakhir di sini. Ikuti berita pagi Sabah dan berita pagi Sarawak selepas ini untuk perkembangan berita setempat. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.